Hai, ini adalah QJ. Kisah ini tentang kawan baiknya, kawan terbaik yang telah memberikannya pengajaran bahawa hidup dan nafas amatlah bermakna dan harus dihargai sebaiknya selagi anugerah itu masih diberi Tuhan. Namanya Idham dan ini kisah hidupnya. Ilham, aku tak sangka kau pergi secepat ini. 2 Januari 2019. Hari ini awan suram berarak seperti biasanya di bawah langit tempat aku berdiri. Apa khabar gunung rumpil yang sedang aku hadapi saat ini? Semakin memburuk dan titis hujan di luar tikap sedang jatuh menghantam bumi bersama luluhnya harapan untuk aku terus bertahan. Pada 26 Februari 2019, Idham memulakan kehidupannya sebagai seorang pelajar baru di SMK Haji Awang. Wah, budak baru! Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita ada seorang rakan baharu iaitu Idham. Selamat datang Idham. Sila perkenalkan diri awak. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Idham. Awak semua boleh je nak panggil saya Idham. Saya asal dari Terengganu. Selamat kenalan semua. Saya harap anda semua dapat jadi kawan baik saya dan juga dapat tunjuk ajar saya pada saya tentang sekolah ni. Baiklah Idham, awak boleh duduk di sebelah QJ. Terima kasih cikgu. Semenjak hari itu, QJ dan Idham menjadi sahabat baik dan selalu ke mana-mana bersama-sama. Boleh dikatakan mereka ibarat isi dengan kuku. Mereka juga sering saling membantu antara satu sama lain. Akan tetapi, rakan sekelas mereka mengolok-olokkan tingkah laku Idham, mengatakan dirinya sebagai anak manja yang selalu membesar-besarkan hal yang kecil. Oleh itu, mereka sentiasa memulai Idham dan tidak mengambil berat tentang dirinya. Namun, QJ selalu cuba untuk sentiasa ada sisinya tanpa menghiraukan pandangan rakan-rakan sekelas mereka. Macam mana first day dekat sekolah baru, Idham? Best tak? Okey je Mama. Hari ni, Mama masakkan makanan favourite Idham, mi kari. Idham makan tau dan Mama nak solat sekejap. Bestlah kan Mama dengan Ayah lebihkan kau. Apa semua dapat. Jangan jaga perasaan kau je. Mana ada Alin? Mama ayah dan kita sama je. Tak pernah beza-beza sikit pun. Sedar diri sikit. Kau tu anak tiri Mama je. Aku ni yang anak kandung dia, bukan kau. Idham hanya memandang sayu adiknya yang berlalu pergi, hatinya sakit, namun dia sudah biasa. Dia faham keadaan Alin, di saat suasana menjadi tegang seperti tadi, dia hanya akan membiarkan semuanya berlalu seperti air yang mengalir. Sewaktu kelas PJK, kelas 5 amanah memanfaatkan waktu mereka untuk bermain bola beracun bersama-sama. Ketika semua warga kelas sedang asyik bermain, tiba-tiba Idham jatuh melutut dan tercungak-cungak kerana kesulitan bernafas. Ilham, kau okey tak ni? Kenapa ni? QJ, tolong papa ni ke kereta cikgu. Cikgu akan bawa dia ke hospital. Baik, cikgu. Nanti aku dengan si Dirham tu sakit sikit je pun. Takkan tak boleh tahan. Tak sampai tahan nak pergi hospital bagai. Benda kalau pergi sakit kena settle. Dasar anak mak dia tu. Menyampah pula aku. Sel kanser dan merebak ke seluruh bahagian otak Idham. Dalam beberapa bulan lagi, otaknya akan berhenti berfungsi. Lepas tu, dia tak dapat diselamatkan lagi, walaupun dengan bantuan mesin pernafasan dan sebagainya. Kalau Idham dibawa ke pakar luar negara memang tak sempat dah ke doktor. Saya sangat minta maaf, Puan. Tapi saya terpaksa jujur. Sekarang ni tak ada doktor yang boleh selamatkan Idham. So, I harap Puan boleh bersabar. Aunty, okey tak ni? Duduk dulu, Aunty. Terima kasih. Awak ni siapa ya? Saya kawan Ilham, Aunty. Aunty boleh panggil saya QJ. Oh, kawan Idham. Idham ada cerita pasal penyakit dia kat QJ tak? Dia tak pernah cerita pula, Aunty. Kalau tak keberatan, bolehkah Aunty bagi tahu kat saya apa sakit sebenarnya Ilham? Macam bukan sakit biasa-biasa saya tengok. Idham ni kena kanser otak dah tahap keempat. Kanser dia merebak terlalu cepat tak macam pesakit kanser lain sebab sistem imun dia lemah. Puncanya sebab dia pernah demam ginjal kiri dia kepada Alin.
Alin tu siapa, Aunty? Alin tu anak Aunty, adik tiri bagi Idham. Masa tu Aunty selfish sangatlah. Aunty nak anak sendiri je sihat dan selamat, tanpa sedarkan bahawa Aunty telah bahayakan nyawa anak orang lain. Alin, kenapa cakap macam tu, Alin? Alin mungkin tak tahu, tapi Mama ingat semuanya satu persatu macam perkara tu jadi semalam. Waktu tu kami risau sangat kat Alin kerana Alin amnesia dan mengalami kegagalan ginjal kiri selepas satu kemalangan. Waktu tu Alin masih kecil dan doktor nasihatkan supaya membuat pemindahan ginjal. Dan waktu itulah satu-satunya penderma yang kami dapat carikan adalah Idham. Abang tiri kamu tahu tak, Alin? Alin tahu tak Mama bersalah terhadap ibu Idham selama ini. Mama dah rasa gunakan anak dia untuk kepentingan anak Mama. Kenapa Mama tak pernah cerita sebelum ni? Abang kena kanser otak pun, saya tak pernah tahu. Sampai hati kan Mama sembunyikan dari Alin? Harap perlahankan suara ya, sebab ni waktu ketiga. Mama tahu tak? Mama sudah buat Alin jadi manusia paling tak bersyukur. Sebab ketika orang yang dah bagi Alin sesuatu untuk bertahan hidup. QJ akhirnya faham akan keadaan yang melanda sahabatnya. Dia diam-diam turut merasa bersalah mengenangkan beratnya dugaan yang dilalui oleh Idham. Mengapa? Mengapa dia sebagai sahabat tidak tahu apa-apa soal ini? Itu yang berlega dalam fikirannya. Apalah, Aunty. Saya masuk dalam melawat Ilham dulu ya. Aku minta maaf sangat-sangat sebab tak ambil tahu pasal kau awal-awal. Tak apalah. Aku pun dah lama dah ni. Kenapa kau cakap macam tu? Kenapa? Kenapa kau tak pernah bagi tahu aku pasal sakit kau ni? Kau tak anggap aku kawan kau ke? Mestilah mu kawan aku. Sebab mu je satu-satunya kawan baik aku. Aku just tak nak bebankan kawan aku dengan masalah kesihatan aku. Lagipun, mu singgah dalam kehidupan aku ni sekejap je. Aku pun singgah dalam kehidupanmu sekejap je. Kalau mu tahu aku sakit, aku tahu kita tak akan main bola sama-sama, tak akan pergi melancong situ sini sama-sama. Sebab aku tahu mu akan risaukan aku. Aku cuma nak hargai setiap nafas yang aku ada ni dengan menjadi siapa aku. Walaupun hakikatnya aku tahu aku tak sama dah macam dulu. Bersyukur sangat dapat kawan macam ni, walaupun sekejap. Aku just tak mahu susahkan hatimu dengan perkara remeh-temeh macam ni je. Ni, kau kata benda remeh. Ilham. Lah, mu nangis ke? Jantan mana menangis bro. QZ pergi ke sekolah dari awal pagi. Idham pula di hospital menghabiskan hari-hari yang semakin mendekat dengan detik terakhirnya. Weh QJ, buat apa dah harap hari ni? Bukan mungkin awak je malam. Pilih nak sihat. Dia takkan sihat dah weh. Ilham tu kanser otak tahap 4. Selama tu dah paling kritikal. Lagi berapa minggu je masa dia ada sebelum dia meninggalkan kita semua. Weh, menyesalnya dan kita kutuk dia dulu. Teruknya sakit dia. Itulah tu. Setelah ahli kelas 5 amanah tahu tentang penyakit Idham, mereka masing-masing cuba untuk berbaik dengannya. Sementara masih ada masa, mereka cuba untuk memenuhi kehendak Idham yang telah lama dia ingin lakukan bersama rakan-rakannya. Weh Idham, aku sebagai wakil kelas, korang semua nak minta maaf sebab layan kau dengan tak elok selama ni. Aku harap kau maafkan kita orang. Kita orang doakan kau moga-moga dapat sembuh daripada kanser ni. Ya Dok Idham, sorry sangat-sangat. Apalah, lama dah aku maafkan sekmu semua ni. Aku pun nak terima kasih sebab sekmu semua sudi untuk luangkan masa sekmu dengan aku. Mahal lah Idham. Aku kata kita nyanyi satu lagu untuk Idham. Okay.
Dalam kiraan 1, 2, 3. So close your eyes, I'll be there for you. I swear that it's true. Sentiasa aku pinjamkan rahuku. Abang, adik mau minta maaf sebab berkasaran selalu sakitkan hati abang. Kalau bukan sebab abang, mesti selama surat adik mati. Tak apa, abang nak ambil hati mana pun pasal tu. Yang penting kita dapat berbaik balik. Adik ingat tak apa yang abang janji sebelum ni? Janji apa? Janji nak bawa adik naik motor kan. Lusa adik prepare comel-comel sebab kita akan meronda satu taman, okey? Hari yang dijanjikan pun tiba saat siang dan malam berganti tata. Alin berjalan dengan perasaan penuh kegembiraan ke arah bilik abangnya, ingin menutup janji semalam. Alin tidak ingat sepenuhnya tentang janji itu, tetapi dia gembira hanya dengan dapat meluangkan masa dengan abangnya setelah sekian lama, walaupun ini mungkin menjadi masa-masa terakhir. Abang, cepatlah siap. Cakap mau keluar. Abang. Mama, kehamilan cepat. Abang datang serahkan diri. Hening, setelah mendapati Idham tidak memberikan apa-apa respon walaupun dipanggil berkali-kali, Alin mula cemas. Fikiran-fikiran buruk mula bertandang dalam segenap ruang mindanya. Betul ke? Saya lekas call ambulans. Macam mana kondisi anak saya, doktor? Dia selamat kan? Kami minta maaf, Puan. Kami sudah try our best. So, harap Puan dan sekeluarga bersabar atas kehilangan ini. Mendengar khabar duka meniti di bibir sang doktor, suasana di hadapan ruang ICU terus dipenuhi dengan tangisan. Suasana di situ dirundung duka dan sesa penyesalan. Di luar hujan turun dengan lebatnya seperti langit turut melimpahkan air matanya menyambut berita yang terjadi tanpa disangka-sangka. Idham pergi dengan tiba-tiba tanpa sepatah kata maupun ucapan selamat tinggal yang sewajarnya, juga meninggalkan janji kepada seseorang yang kini terdiam dan menangis dalam kesedihan jelas nyata di kedua matanya. Setelah penguburan selesai dijalankan, Alin masuk ke dalam bilik abangnya. Lindung mencengkam seluruh jiwanya. Saat dia merenung kosong seluruh sudut di bilik itu, yang ia temui cumalah bayangan abangnya yang tidak lagi ada di sana. Tiba-tiba, QJ tersenyum pahit saat mindanya memutarkan kenangan 2 tahun lalu itu. Tanpa sedar, air matanya berlinangan lagi. Lelaki yang sudah terlihat lebih matang itu laju mengusap manik jernih itu daripada jatuh ke layar muka surat dari sahabatnya. 2 tahun lalu, selepas keluarga Idham membaca diary yang diletakkan bersama surat untuk Alin, mereka menyerahkannya kepada QJ atas wasiat yang telah tulis di dalam diary tersebut. Buat sahabatku yang telah menghabiskan waktu-waktu terindah di dunia bersamaku, QJ. 一汤，我在这里过得很开心，就像你说的，生活上的每一分、每一秒、每一个时光，我们都要好好的珍惜，不是吗？我保证我会跟你一样，好好把握生命，
永不放弃。更何况我们不是朋友吗？所以我哪里会要输给你呢？Aku akan hidup baik-baik. Sampai akhirnya, saya juga kembali ke sana. Ke tempat di mana semoga kau dan aku boleh berjumpa dan jadi kawan baik sekali lagi tanpa gerung rumpil sebagai penghalang kita.